أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah pun memasuki fasa ketiga di dalam bulan Ramadan, dalam 10 malam terakhir yang mana padanya ada Lailatul Qadar dan juga padanya lah juga padanya jugalah ada diturunkan Al-Quran, dan malam Lailatul Qadar merupakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana apa? Kerana malaikat turun dalam tu dan juga membawa kepada kesan terhadap limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup luas pada malam-malam tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi mengenai kehidupan di dalam Al-Quran. Al-Quran kebiasaannya kita sekarang ini kita di dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan kita sedang membaca Al-Quran, dan juga mungkin sebahagian daripada kita sudah khatam beberapa kali. Mungkin juga ada yang masih lagi membaca Al-Quran untuk mengejar kepada penghabisan tilawah tersebut. Tetapi mungkin pernahkah kita mengambil sedikit sebanyak duduk sebentar untuk lihat sejauh mana Al-Quran ini pernah mengubah hidup kita, sejauh mana Al-Quran ini telah pun memberi kesan yang besar di dalam hidup kita, sejauh mana kita sejak kita mula baca Al-Quran, mungkin masa dulu kita baca muqaddam dengan ayah kita ataupun dengan kita punya guru kita dan kita punya ustazah-ustazah kita, dan sejak umur kita 5-6 tahun, sekarang umur kita mungkin sudah 30, 40, 50, 60 tahun. Pernahkah kita terfikir sejauh mana Al-Quran ini mengubah hidup kita? Sebab itu pada hari ini saya akan kongsikan beberapa perkara-perkara untuk melihat bagaimana sahabat, bagaimana salafus soleh sebelum ini mereka telah berubah dengan Al-Quran. Mereka telah mengubah hidup mereka dengan Al-Quran, dan Al-Quran telah mengubah hidup mereka. Bukan setakat ubah hidup mereka, Al-Quran memandu mereka untuk menjadi kepimpinan dunia. Maknanya betapa besarnya nilaian Al-Quran di dalam hidup mereka, sampaikan suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, kalaulah aku hilang tali unta aku hilang, aku akan jumpa dalam Al-Quran. Subhanallah. Dan besar sungguh nilaian Al-Quran di dalam, maknanya macam mana tak ada GPS, ada GPS tak dalam Quran tu? Tak ada GPS ke, boleh miss call kita punya tali unta, ada, tapi dia boleh lepas Al-Quran. Macam mana dia boleh lepas Al-Quran tu? Itu kita akan bincangkan dan kita lihat bagaimana Al-Quran berperan di dalam hidup mereka, lalu kita boleh reflect dalam diri kita untuk kita benar-benar memahami roh Al-Quran itu sendiri. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, membaca Al-Quran adalah satu ibadah. Kita dapat pahala dengan bacaan Al-Quran. Setiap satu ayat kita baca, kita pahala dia adalah 10 kali ganda. Satu huruf dapat satu ganjaran darab 10. So maknanya lagi-lagi bulan Ramadan ini bacaan kita darab 10 dan darab 70, sebab bulan Ramadan semua pahala digandakan sebanyak 70 kali ganda melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dan apabila datangnya bulan Ramadan, pahala wajib akan digandakan 70 kali ganda, dan pahala sunat dijadi pahala wajib. Maknanya ada ulama diambil daripada situ mengatakan bahawa maka pahala sunat adalah 70 kali sunat sama dengan 1 kali wajib. Maka setiap amalan dan ganjaran kita pada bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda. Walaupun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat pembacaan kita terhadap Al-Quran memang dia adalah satu ibadah. Tetapi adakah berbaloi
Ataupun adakah itu sahaja yang Quran nak daripada kita? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut untuk kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Qamar beberapa kali diulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah pun memudahkan Al-Quran itu untuk diambil peringatan, maka tidakkah ada orang yang mahu mengambil peringatan? Allah SWT menyebut juga di dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Dan kitab ini kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk mereka itu, seluruh manusia mengambil, mentadabbur ayat-ayat itu, waliyatadzakkara ulul albab. Dan juga orang-orang yang ada orang-orang yang berakal ini boleh mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Dan benda ni bukan setakat diambil pengajaran, tetapi Al-Quran itu juga boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Dalam surah Al-Kahfi, Allah SWT menyebut, wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Pada hari kiamat nanti, orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa itu melihat neraka, dan dia kata memang habislah, hancurlah dia masuk neraka kan. Dan pada ketika itu dia tak jumpa apa-apa jalan keluar. Kemudian Allah sambung ayat itu, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Kami telah pun memberikan jalan keluar di dalam Al-Quran. Kami dah cerita semua benda di dalam Quran ini untuk kalaulah mereka di dunia itu mengambil pengajaran, sudah pasti mereka boleh mengelak daripada api neraka di hari akhirat nanti. Sebab itu walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kami telah pun memberikan Quran ini sebanyak mungkin jalan keluar. Diceritakan macam-macam perkara, tetapi melalui berbagai-bagai sudut. Tetapi manusia itu sangat banyak dia punya perdebatannya, sangat banyak kerenahnya, sangat banyak cekadaknya kan, kalau istilah kita kan. Maka kat situ kita tengok bagaimana kita nak hidup di dalam Quran ini, bagaimana kita nak hidup di dalam Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Hasan Al-Basri menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 104 kitab. Dari seluruh manusia ni Allah turunkan 104 kitab. Di antaranya adalah Suhuf Ibrahim dan sebagainya. 104 kitab itu diringkaskan terhadap 4 kitab. Diringkaskan kepada 4 jenis kitab, iaitu Zabur, Taurat, Injil. Okey, Zabur, Taurat dan Injil. Dan Al-Quran. Kemudian daripada 4 kitab ini diringkaskan lagi terhadap 1 kitab, iaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran diringkaskan di dalam surah Al-Fatihah. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Maka sesiapa yang memahami surah Al-Fatihah, maka dia seolah-olah memahami keseluruhan kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Apa yang saya nak sebut kat sini? Saya nak sebut, apabila Allah turunkan salah satu perkara, Allah turunkan perkara yang paling penting untuk hidup kita, untuk manusia. Dan apabila perkara itu telah disimpulkan dalam Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran ini ada padanya segala rahsia-rahsia, segala ilmu, segala hikmah kehidupan yang sepatutnya kita cari dan kita jumpa dalam perkara tersebut. Sebab itu kenapa demikian? Sebab tujuan Al-Quran itu adalah mahu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kegelapan kejahilan, daripada kegelapan dosa dan maksiat, daripada kegelapan kesesatan, daripada kegelapan segala perkara-perkara yang merosakkan, kepada cahaya ilmu, cahaya kebenaran, cahaya pahala, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, cahaya kebenaran Islam kan. Semuanya dia mengubah manusia punya paradigma, mengubah hidup manusia untuk melihat hakikat hidup ini dengan neraca yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Betul, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Dan juga dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT menyebut, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah SWT menjaga orang-orang yang beriman. Allah yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, masa-masa sekarang ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita meletakkan kembali diri kita sejauh mana kita berada di dalam Al-Quran, sejauh mana kita sudah pun duduk di dalam fasa-fasa yang disebut dalam Al-Quran.
Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat Al-Quran ini hanyalah satu kitab yang kita baca dapat pahala semata-mata. Ya, betul kita dapat pahala, insya-Allah, kalau ikhlas, kalau cukup kita punya syarat-syarat untuk dapat pahala. Tetapi sebenarnya lebih besar lagi daripada itu adalah kitab ini menceritakan mengenai hidup kita. Di dalam Al-Quran, Al-Quran ada menceritakan daripada fasa sebelum manusia lahir, daripada manusia diciptakan lagi sampailah manusia mati. Jangan ingat cerita Nabi Adam dan syurga neraka sahaja. Dalam tu ada kisah ketika baby, ada kisah Nabi Musa dilemparkan di sungai Nil. Ketika remaja ada kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Dan Nabi Yusuf diletakkan di dalam perigi buta. Dan ketika muda, jadi pemuda, ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lari daripada kaum Fir'aun. Dan ketika sebelum berkahwin, ada kisah Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib. Ketika selepas berkahwin nak dapat anak, ada kisah Waalaikumsalam, ada kisah daripada keluarga Imran dan isterinya nak dapat anak. Dan isterinya bernazar untuk mewakafkan anaknya dalam kandungan. Dan selepas dapat anak, ada kisah Maryam. Dan juga ketika baby, ada kisah Nabi Isa alaihissalam. Dah tua, melayan kerana anak-anak dah besar-besarnya, ada kisah Yusuf dengan adik-beradik dia. Bagaimana Nabi Yaqub, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf, berinteraksi dengan anak beranak dia yang masalah, dan anak-anaknya yang bermasalah. Tak dapat anak, ada kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Tak dapat anak, ada kisah Nabi Zakaria yang tak dapat anak, akhirnya dapat anak. Kemudian dah sampai itu, ada kisah Nabi Yaqub, bagaimana dia berwasiat kepada anak-anaknya sampailah mati. Dan juga mati, banyak kisah-kisah yang menceritakan kepada kita. Semuanya itu berdasarkan fasa-fasa kehidupan manusia. Sakit ada Nabi Ayub, kaya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Macam mana berperang, ada kisah Talut dan Jalut. Semuanya itu ada pengajaran-pengajaran. Kalaulah kita teliti setiap satu persatu, tidak ada satu pun hidup kita dalam hidup kita ini yang tidak diberikan hidayah oleh Al-Quran, yang tidak diberikan petunjuk dan signal, isyarat untuk kita berperanan. Seperti mana yang Al-Quran sebut. Kita ada masalah, Nabi Nuh ada masalah dengan anak dia, Nabi Nuh ada masalah dengan isteri dia, Nabi Lut ada masalah dengan isteri dia. Asiyah, isteri Fir'aun, ada masalah dengan suami dia. Suami dia tak ikut dia kan, suami dia kafir kan, Fir'aun. So semuanya itu adalah, kalau kita cuba perhatikan setiap satu persatu, kita boleh rasa, inilah dia hidup di dalam Al-Quran. Al-Quran mahu kita berperanan sedemikian. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini, dan Allah turun benda-benda yang paling penting dalam Quran. Allah tidak turunkan benda-benda yang remeh-temeh ni. Dan Allah turun benda yang paling penting. Sebab tu doa-doa dalam Al-Quran, doa yang paling penting. Nabi-Nabi yang kenapa kita kena hafal Nabi-Nabi tu? Sebab Nabi tu yang disebut dalam Al-Quran. Maka tu Nabi yang paling penting. 25 Nabi tu kan, 25 Rasul itu yang sebut dalam Al-Quran. Maka itulah 25 yang paling penting. Yang lain-lain, dan Allah letakkan dalam Al-Quran, bukan nak kata dia tidak penting, tetapi itu bukan concern kita. Kisah Ashabul Kahfi Allah tak sebut nama dia, sebab itu bukan concern kita. Tapi Allah sebut cerita dia detail, dan itu concern kita. Sebab itu sebenarnya bila kita tengok, kita perhatikan, kita perhalusi bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran berperanan dalam hidup kita, kita perlu mengetahui bahawa ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah untuk kita secara spesifik, secara individu. Untuk kita, bukan untuk mak kita semata-mata ni. Betul, mak kita memang untuk mak kita, memang untuk ayah kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, memang betul. Tapi dia juga untuk kita secara spesifik, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini untuk kita, untuk ubah kita. Okey. Dengan demikian kita boleh faham kenapa Al-Quran ini bila turun. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun dalam macam-macam sebab. Dan kebiasaannya ia turun dalam keadaan yang cukup genting, cukup menakutkan. Maknanya cukup dalam keadaan dia bukan yang kita macam okey, apa surah turun lagi ni, okey dah sampai dah, macam kita tunggu delivery daripada Shopee ataupun Lazada kan. Ini bila nak sampai ni. Tidak, dia bukan macam tu. Al-Quran turun dalam hati yang cukup menakutkan, hati yang cukup merisaukan. Dan sebab itu ketika turunnya surah Al-Alaq dalam pada awal-awal penurunan Al-Quran dalam Gua Hira itu, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan cukup takut. Walaupun turun 5 ayat je. Kalau kita tengoklah, 5 ayat je. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Nabi Muhammad sesak nafas sebab dipeluk oleh Jibril. 3 kali dipeluk oleh Jibril. Iqra. Dan kata, mak aku tak boleh nak baca. Iqra, aku tak boleh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai dah 5 ayat tu Nabi terus demam.
Balik jumpa Khadijah, dia kata zammiluni, selimutkan aku. Takut, dia takut sangat. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa benda turun kat dia ni, kan? So kemudian demikianlah banyak lagi kisah-kisah. Ada setiap kali turunnya ayat Al-Quran, seperti mana sahabat sebut, bila nampak Nabi SAW terima wahyu, Nabi dalam keadaan berpeluh. Sebab dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wahyu datang dalam keadaan cukup menakutkan, cukup memberatkan. Ya, sebab itu contoh lain dalam kisah-kisah turunnya ketika mana Nabi Muhammad SAW satu hari ditanya oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, dia bertanya 3 soalan yang didapat daripada Yahudi di Yathrib pada ketika itu. Dan apakah soalan-soalan yang membuktikan seseorang itu Nabi? Maka dia kata, cuba engkau tanya dia mengenai penduduk gua, iaitu Ashabul Kahfi. Kemudian cuba engkau tanya mengenai Zulkarnain, seorang lelaki yang telah merantau daripada hujung timur ke hujung barat. Maksudnya orang yang berkuasa hujung timur dan hujung barat. Dan juga cuba engkau tanya mengenai roh. Kalaulah 3 perkara ini dia boleh jawab, maka dia Nabi. Kalaulah dia tak boleh jawab, maka dia adalah orang yang menipu, kan? Maka dia tanya kepada Rasulullah, okey, tak apa. Dia kata, Rasulullah SAW mengatakan, aku akan jawab esok. Maknanya dia tunggu wahyu daripada Allah SWT. Rasulullah tak tahu, tak ada background, tak ada ilmu mengenai 3 kisah tu, 3 benda tu, kan? Esok. So esok pun dia datang lagi, orang kafir, dah ada belum jawapan daripada Tuhan kau? Oh, tunggu esok. 15 hari tuan-tuan dan puan-puan, sampailah pada ketika itu kaum Quraisy katakan, agaknya jin dia dah lari kot, hantu dia dah lari kot. Sampai macam tu sekali, maka barulah turun surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu Allah menegur Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau mengatakan aku nak buat perkara itu esok, letaklah kecuali dengan izin Allah SWT. Rasulullah SAW cuma tidak menyebut insya-Allah. Allah mengajar dia dengan 15 hari menunggu wahyu dan diolok-olokkan oleh orang kafir Quraisy. Betapa beratnya perasaan ni. Banyak lagi kisah-kisah kalau kita tengok hadis ifki. Hadis ifki adalah kisah bagaimana Sayyidatina Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik. Difitnah bahawa dia telah berlaku sumbang dengan seorang sahabat, kan? Nabi SAW tak tahu apa yang berlaku, tapi menunggu wahyu dalam masa lebih kurang 40 hari. Barulah wahyu turun mengatakan Sayyidatina Aisyah tidak pun melakukan perkara tersebut. Dia suci daripada tuduhan-tuduhan itu. Berhari-hari menunggu. Rasulullah cukup tertekan dan cukup rasa tertekan lah, sebab orang push dia, kan. Orang tanya apa berlaku, dia pun tak tahu, tak boleh nak jawab sebab dia tidak ada di situ, kan. So kita tengok banyak perkara-perkara, dan juga dalam kisah-kisah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Uhud, semuanya itu dirakamkan dalam Quran satu persatu. Bagaimana Allah turunkan tentera-tentera daripada langit untuk menolong orang muslimin dalam perang Badar selama 5,000 malaikat yang menolong orang-orang Islam ketika peperangan Badar dan seumpamanya. Semuanya itu kita melihat bahawa suasana turun Al-Quran itu bukan suasana yang biasa-biasa. Dia bukan suasana yang penuh dengan senang dan lenang. Dia adalah suasana yang cukup genting, cukup merisaukan. Sebab itu kita nak memahami roh Al-Quran ini, kita kena masuk dalam suasana itu. Kita tidak boleh menganggap Al-Quran ini bacaan santai, duduk baring, baca, terus tu tidur. Bukan, Ataupun dia mesti dalam keadaan yang macam tu. Barulah kita boleh memahami bagaimana Al-Quran ini mengubati hati kita, mengubati jiwa kita. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sudah lama beberapa hari tidak diturunkan wahyu. Maka Rasulullah SAW merasakan bahawa Allah sudah lupakan dia, kan? Allah sudah lupakan dia. Kemudian turunlah surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan malam yang datanglah, kan. Tuhanmu tidak pun ma wadda'ak, tidak pun meninggalkan kamu dan tidak juga mencuaikan kamu. Kat situ itu adalah surah Duha yang membelai Rasulullah SAW ketika rasa sedih. Dan banyak lagi kisah-kisah surah-surah kalau kita teliti satu-satu, semuanya itu adalah yang turun dengan air mata para sahabat, turun dengan kesedihan, air mata Rasulullah SAW dan air mata para isteri-isteri Nabi, semuanya dengan air mata, kan. Sebab dia dapat Al-Quran itu betul-betul. Sebab dengan demikianlah baru Al-Quran benar-benar memberi kesan dalam hidup mereka. Maka kita pergi kepada persoalan yang biasa kita dah sampai kepada praktikal. Contoh praktikal, habis tu macam mana nak buat, Ustaz? Dan apa yang kita perlu buat, kan?
saya nak sebutkan ada beberapa langkah praktikal, tapi benda main fokus utama kita yang kita kena letak dalam kepala kita dalam membaca Al-Quran ini, melihat Al-Quran ini adalah kita kena rasakan bahawa Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita secara sangat spesifik. Untuk kita yang mempunyai masalah-masalah yang kita sendiri tahu. Untuk kita yang mempunyai kekangan kewangan, kekangan keluarga, kekangan pekerjaan, kekangan hidup, stres, depres dengan apa segala masalah-masalah kita tu, kita kena letak bahawa kita datang, kita baca Al-Quran ini adalah daripada Tuhan untuk kita yang mempunyai masalah sekian. Ibarat macam seolah-olah doktor yang mendiagnose kita punya penyakit, kan? Diagnose penyakit kita, contohnya kita ada na'udzubillah, ada kencing manis ke, ada darah tinggi ke, ataupun sakit-sakit apa-apa, atau COVID sendiri pun, kan? COVID ada ubat lagi lah, kan? Ataupun apa-apa yang lain, kita dapat prescription daripada doktor untuk makan ubat sekian-sekian 3 kali sehari, kan? Apa lagi? Buat sekian-sekian, makan ubat selepas makan, sebelum makan dan sebagainya, kan? Kalau kita anggap macam tu, kita akan ikut, betul tak? Kita akan ikut segala prescription itu untuk kita sihat dengan penyakit kita, kan? Dan anggaplah demikianlah kita baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah prescription segala ubat-ubat untuk penyakit kita secara spesifik. Untuk penyakit kita secara spesifik. Dan dengan demikianlah barulah Al-Quran akan mengubah kita. Sebab Allah SWT menyebut dalam hadis Qudsi, Allah kata, Ana inda dhanni abdi bi. Aku di dalam sangkaan hambaku. Sekiranya hambaku, ada satu hadis yang lain, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalaulah hambaku bersangka baik, maka baiklah jadinya. Kalau sangka buruk, maka buruklah jadinya. Maknanya bila kita menyangka, bila kita meletakkan Al-Quran sebagai posisi doktor yang mengubat kita, memang dia akan jadi doktor, kan? Kita meletakkan Al-Quran sebagai guru yang mengajar kita, dia akan jadi guru. Kita meletakkan Al-Quran sebagai orang yang memimpin tangan kita ke syurga, dia akan pimpin tangan kita ke syurga. Tapi bila kita letak Al-Quran hanya semata-mata dekat rak, kita letak dekat rak buku yang dah bergabuk tu, kita buka waktu-waktu tertentu sahaja, maka itu je lah yang dia akan jadi. Dia akan jadi satu yang terpencil dalam hidup kita. Tapi bila kita letakkan dia satu perkara yang penting, ibarat orang yang memimpin tangan kita, yang sangat penting, yang tak boleh nak pisah daripada dia, maka dia akan jadi orang tu. Al-Quran akan menjadi orang itu. Al-Quran akan memimpin tangan kita dan dia akan menunjuk jalan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita letakkan dia kat situ. Sebab Al-Quran ni kalam Allah. Di mana kita letak Allah SWT, di situ Allah letak kita. Sebab itu orang nak tahu macam mana hubungan kita dengan Allah, kita kena tengok bagaimana hubungan kita dengan Quran. Rapatnya kita dengan Al-Quran itu adalah petanda rapatnya kita dengan Allah SWT. Itu bagi saya yang sebelum kita bicara mengenai aspek-aspek teknikal, itu kena ada dulu. Kita punya persepsi terhadap Al-Quran kena berubah. Dia bukan sekadar laungan yang kita dengar dalam radio yang sedap-sedap tu, lalu kita rasa tenangnya. Tapi bukan sekadar itu. Itu betul memang menenangkan, sebab dia adalah kalam Allah SWT. Dan juga yang membacanya pun hati bersih, dan kita pun, hati kita pun kalau tenang tu maknanya betul lah, kan? Tetapi kalaulah sekadar itu, maka dia hanya menjadi penenang hati, tapi dia tidak menjadi pengubat jiwa dan masalah kita. Sebab itu mula-mula sekali kita kena letakkan setting dalam kita punya hidup, bahawa Al-Quran ini adalah penawar hidup kita. Itu yang pertama. Itu yang first sekali. Okay, kita pergi kepada apakah aspek-aspek teknikal untuk masuk di dalam memahami, mendapat manfaat daripada Al-Quran ini. Yang pertama, kita kena sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Letakkan Al-Quran dalam jadual hidup kita. Seperti mana kita letakkan dalam jadual hidup kita ni, kita ada kerja, kita ada family, kita kena ziarah family, kita kena bagi duit bulan-bulan dekat family, dan kita kena peruntukkan certain masa untuk urusan-urusan tertentu, sebab urusan tu penting. Maka kita juga kena meletakkan Quran dalam hidup kita untuk dia menjadi penting untuk kita. Okey, seperti sebanyak mana masa kita beri pada dia, maka sebanyak itu Quran akan bagi pada kita. Ada orang tanya kepada seorang syekh, dia kata, sejauh banyak mana yang aku kena baca Quran ni? Banyak mana aku kena peruntukkan masa untuk Quran ni? Maka syekh tu jawab, sebanyak mana yang kau mahu daripada Quran, sebanyak itulah yang kau kena beri. Sebanyak mana kau mahu keberkatan Quran, maka sebanyak itulah yang kau kena beri. Maka kita nak banyak berkat dalam hidup kita ni, kita kena banyak bagi masa kita pada Quran. Itu yang pertama, iaitu menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Okay, yang kedua adalah persediaan jiwa dan akal fikiran. Apabila kita membaca Al-Quran,
kita kena hilangkan segala concern-concern luar ni, kesibukan-kesibukan luar, sebab dia akan distract, dia akan mengkacau kita punya kepala kita di dalam memerhatikan apakah yang Allah mahukan di dalam Al-Quran untuk kita, kan? So yang dari sudut akal atau sudut otak kita kena clearkan segala kesibukan-kesibukan tu. Mungkin sebelum baca Quran kita kena settlekan semua benda. Kalau ada email, reply semua email, habiskan semua benda-benda dengan benda-benda yang lain, dah siap masak dan sebagainya. Okey, tak ada siapa-siapa boleh kacau, kunci pintu, baca Al-Quran. Itu yang dari sudut aspek akal ataupun kesibukan-kesibukan akal. Aspek yang kedua adalah hati kita. Al-Quran ni dia adalah satu yang suci, maka dia hanya boleh hinggap, dia punya makna-makna dia dalam hati-hati yang suci. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sentuh Al-Quran kena ambil uduk, betul Nak sentuh pun kena ambil uduk, apatah lagi kalau kita nak masuk dalam tu, kan? Nak sentuh, kita kena ambil uduk supaya suci secara zahir. Kita nak menyentuh makna-maknanya, maka makna kita kena zahir. Kita nak menyentuh hati dalam makna-makna dalaman Al-Quran, maka dalaman kita kena juga suci. Sebab dia adalah benda yang berbalas. Itu syarat-syarat dia. Itu syarat-syarat dia untuk kita masuk di dalam Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita membaca Al-Quran. Jangan baca dengan laju, baca dengan perlahan-perlahan. Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan perlahan, tengok satu-satu. Walaupun kita kata, kenapa Ustaz saya baca sama je? Sebenarnya kenapa kena baca perlahan? Sebab itu adalah investment kita di dalam mendapatkan manfaat daripada Al-Quran. Kita boleh baca satu muka surat, kita boleh baca berapa lama? Kebiasaannya mungkin 3 minit. Laju sikit, seminit lah boleh. Kalau orang yang hafal Quran, dia boleh baca seminit. Buat laju lagi 30 saat. Tapi itu dah mungkin bacaan dah tak betul lah kan. Laju sangat kan. Biasanya average 3 minit lah, kan? So, kalaulah kita boleh perlahan, baca dengan perlahan, maka jadikan 5 minit contohnya, ataupun yang sesuai dengannya, baca dengan tartil, dengan perlahan. Sebab itulah dia punya yang kita dapat daripada Al-Quran. Sebanyak mana masa yang kita bagi, sebanyak itu yang Al-Quran bagi pada kita. Jangan rasa rugi, Ustaz, rugilah saya baca 3 minit dan sebagainya. Semuanya itu hanyalah apa? Semuanya itu adalah membazir masa sebab aku boleh baca lagi banyak dan sebagainya. Semua tidak ada. Tidak ada isu-isu yang sedemikian. Dia adalah perkara yang memberikan pembalasan kepada kita secara timbal balik. Okey. So yang keempat adalah kita kena fokus. Kita kena fokus. Kita kena fokus di dalam baca Al-Quran. Tak boleh buat benda lain. Di dalam membaca Al-Quran, kita kena fokus. Kita cuba mencari maksud-maksud dia. Kita cuba mencari makna-makna di dalam Al-Quran. So, kalau kita tak faham bahasa Arab, kita buka. Macam mana nak faham, Ustaz? Buka terjemahan. Okey, saya dah baca dah. Ini Allah kata Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah Esa. So apa lagi yang perlu saya faham? Itu jangan tanya soalan tu. Jangan tanya soalan tu. Patut kita kena tanya diri kita, kenapa Allah menjadikan kita baca surah tu? Barulah kita rasa, oh okey. Macamlah ibarat doktor bagi kita ubat, kenapa doktor bagi ubat ni? Bukannya kita kata, oh asal ubat ni je lah. Itu biasa je kefahaman kita. Tapi kita tanya diri kita, kenapa Allah bagi kita baca benda tu? Kenapa kita lalu ayat tu? Kita akan rasa benda yang cukup berbeza. Kita akan rasa benda yang cukup berbeza dengan bacaan kita sebelum ni. Sebab apabila kita baca dengan macam tu, maka kita tahu bahawa there's a reason. Di sana ada sebab. Di sana ada tujuan kenapa kita diizinkan Allah Ta'ala untuk membaca ayat itu secara spesifik, walaupun apa-apa ayat pun. So itu dia akan jadikan kita berbeza cara faham kita, cara pandang kita. Dan yang kelima adalah kita kena sentiasa, tadi yang 4 fokus kan. Yang kelima adalah kita kena sentiasa berespons terhadap, bila ada ayat-ayat Al-Quran mengenai azab neraka, kita doa, ya Allah jauhkanlah aku daripada azab neraka. Bila timbul ayat-ayat syurga, maka kita mengharapkan bahawa kita lah di dalam syurga itu. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Apabila ada ayat-ayat doa, kita mengaminkan. Apabila Allah suruh bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka kita pun sebut subhanallah. Bila Allah kata wastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala, maka kita pun astaghfirullah. Kita jawab terus. Sebab itu tajawub ataupun istilah, kita kena sentiasa menginteraksi. Sebab apa? Kenapa kita kena berinteraksi? Sebab itulah tanda kita sedang bercakap dengan Quran.
itulah tanda kita sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Kan? Dia adalah hubungan dua hala. Barulah kita masuk dalam alam tu. Kalaulah kita hanya baca Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kita tak ada pun kena Allah suruh bertasbih, tapi kita macam baca je. Kan? Qul huwallahu ahad. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Kita pun dalam hati kita pun sebut huwallahu ahad. Kan? Allah itu satu. Bukan yang semata-mata kita baca katakanlah bahawa Allah itu esa. Kita pun Allahus samad, Allah itu maha, tidak memerlukan kepada yang lain. So semuanya itu tidak dia adalah bacaan yang biasa. Kita kena berinteraksi. Macam Allah cakap dengan kita, dia ada respons, ada balasan. Macam kita masuk kelas, guru tanya, okay, siapa boleh jawab sekian-sekian, okay, yang ni apa? Senyap je. Guru akan rasa apa? Guru akan rasa kita tak ada kat situ. So kita nak Quran rasa kita ada kat situ, kita kena wujud di situ. Kita kena respons dengan apa-apa sahaja gambaran-gambaran yang Quran sedang cerita pada kita. Nerakanya, syurganya, kisah-kisah para Nabi. Setiap kisah Nabi Musa yang cukup sedih, kan? Dia lari daripada kaum dia. Kisah Nabi Yusuf apabila dikhianati oleh adik-beradiknya, itu pun dengan air mata dan darah, kan? Kalau kita tak ada dalam situasi itu, kita tak rasa, maka kita akan rasa Quran ni macam tak hadir dalam hidup kita. Dan Quran pun tak rasa kita dalam dia, kan? Kita ada setiap kisah Talut dan Jalut dalam surah Al-Baqarah, kan? Kisah hadis ifki Nabi Muhammad SAW, dan juga macam-macam kisah-kisah yang lain. Ada kisah sahabat yang bergaduh dengan isteri dia, diturunkan Al-Quran dalam perkara tersebut. Ada sahabat dia nampak isterinya berzina tapi tak ada saksi, maka dia berani jumpa Rasulullah. Kalaulah bukan kerana keyakinan dia kepada Allah SWT, dia takkan jumpa Rasulullah, sebab dia tahu orang yang menuduh ini kena disebat 80 kali. Sedangkan ayat Quran mengenai qazaf tidak ada lagi ketika itu, mengenai apa? Li'an tidak turun lagi pada ketika itu, tapi sahabat pergi juga. So semuanya itu, kalau kita tak faham dengan kerangka kita masuk dalam tu, maka kita akan rasa Al-Quran ini hanyalah buku cerita biasa. Bila kita nak masuk dalam Quran, kita memang kena masuk dalam setiap penceritaan Al-Quran, arahan-arahannya dan juga larangan-larangannya serta doa-doanya yang disuruh kita kena respons dengan perkara tersebut. Dan yang terakhir, kan, ataupun yang keberapa? Yang keenam, ya. Yang keenam, kita kena mengulang-ulang ayat tersebut. Ada Rasulullah pernah satu malam dia ulang satu ayat. Ayat dia apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalaulah engkau mengazab mereka wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka itu adalah sekiranya engkau mengazabnya wahai Allah Ta'ala, sekiranya engkau mengazab umatku, maka mereka itu adalah hamba-Mu. Maknanya suka hati, Allah nak buat suka hati. Tapi sekiranya engkau mengampunkannya, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, maka engkau sesungguhnya engkau adalah yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Rasulullah mengulang ayat itu, satu malam mengulang ayat itu. Sebab apa? Sebab setiap ayat itu dia merasakan dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan hamba-Nya. Itu cara dia, itu faham dia. Sebab dia bukannya macam kita ulang pelajaran ulang sampai ingat, bukan. Dia sedang seolah-olah bermunajat dengan Allah SWT dengan kata-kata Allah SWT sendiri untuk memahami doa-doa tersirat dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sebab dia hadir dalam tu. Macam Nabi Muhammad SAW berqiyamul lail sampai kakinya bengkak, kan, atau kakinya lebam-lebam. Kenapa dia boleh sampai macam tu? Rasulullah kata, tidakkah aku mahu jadi hamba yang bersyukur? Kenapa maksud hamba yang bersyukur ni? Hamba yang bersyukur ni dia berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan demikian, maknanya dia tidak henti-henti mahu bermunajat, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gaya dia, kan? Dengan orang macam itulah baru turun wahyu. Dengan orang macam tu. Kalau macam kita dah diampunkan dosa, maksum dan sebagainya, kita duduk relax, kan? Dah diampunkan dosa, dah maksum, kan? Kita duduk relax lah. Dengan orang macam kita ni memang tak layak jadi Nabi. Sebab cara fikir kita macam tu, kan? Cara fikir sahabat, bila dah dijamin syurga pun, Umar Al-Khattab bertanya kepada Huzaifah Al-Yamani, adakah aku ini munafik? Sedangkan dah dijamin syurga. Adakah aku ini munafik? Rasulullah, aku nak tanya nama munafik, nama aku ada tak dalam tu? Sedangkan itu sahabat yang antara yang dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar telah dijamin syurga. Dia kata, alangkah baiknya lah sekiranya aku ini ibarat burung merpati, iaitu kerana burung merpati tidak akan dihisap.
Dia takut hisab. Orang macam ni lah yang layak mendapat kedudukan di sisi Allah SWT. Orang yang hadir padanya Al-Quran, hadir di dalam setiap yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Suatu hari ada seorang sahabat, dia tunggu, dia nak masuk rumah, ketuk pintu Asma binti Abu Bakar. Lama sangat dia dengar Asma binti Abu Bakar tengah baca Quran. Baca Quran tengah solat kan. Tengah baca Quran, ayat dalam surah surah At-Tur, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ini adalah kata-kata ahli syurga. Ahli syurga mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kami dan Allah telah menghindarkan kami daripada azab api neraka. Dia dengar ayat tu, Asma binti Abu Bakar mengulang-ulang ayat itu. Sampailah yang sahabat tunggu kat luar ni, kata tak apa, lama sangat aku pergi pasar dululah. Dia pergi pasar, dia balik pasar, dia dengar lagi Asma binti Abu Bakar masih lagi mengulang ayat yang sama. Macam mana dia boleh macam tu? Dia mengulang-ulang ayat itu sebab dia sedang bermunajat kepada Allah SWT, dan dia memang mengharapkan bahawa dia berada dalam situasi itu. Dia berada dalam syurga yang sedang berdoa itu. Dia kat situ. Tu benda tu yang menjadikan kita ini benar-benar masuk di dalam alam-alam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita nak bicara mengenai alam Quran ini, dia adalah satu alam yang cukup luas. Lagi luas lagi daripada alam kerja kita 24 jam ni. Bangun pagi, pergi kerja, balik rumah, masak dan sebagainya, malam-malam jumpa adik sanak beranak, solat tarawih apa semua, tidur. Esok pagi bangun pagi sekian-sekian. Itu rutin biasa kan. Dan alam Quran ni lagi luas lagi daripada itu. Lagi besar maknanya. Sebab itu bila kita mula memasukkan diri kita di dalam Al-Quran, maka kita akan dimulakan oleh Al-Quran. Kita akan dipimpin tangan kita ke dalam syurga dengan Al-Quran. Dan diceritakan, diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, bila masuk dalam Quran nanti, dikatakan kepada orang yang menghafal Quran, orang yang membawa Al-Quran ini, dikatakan iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan juga naiklah. Maknanya naiklah tangga, naiklah lift, macam kita tekan first floor, second floor, third floor dan sebagainya. Dan juga bacalah Al-Quran seperti mana kau baca di dunia. Fa inna akhira manzilatika, kerana penghujung kau punya floor, tingkat kau paling atas sekali adalah di penghujung ayat Al-Quran. Inda akhiri ayatin taqra'uha. Ketika mana ayat yang terakhir yang kau baca, apa yang kau ingat, itulah yang tempat last kau punya station. Kalau ada stesen LRT hujung sekali, hujung stesen syurga kita paling tinggi itu adalah pada akhir ayat Quran. Sebab tu kita nak masuk syurga, first kali nak masuk syurga. Jadi bila kita masuk syurga, alang dah masuk ni, mesti nak yang paling tinggi. So nak paling tinggi, kita kena paling banyak dengan Al-Quran. Al-Quran itu akan pimpin kita. Al-Quran itu akan seperti mana dia pimpin kita di dunia, dia akan pimpin kita di akhirat. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira saya dah habis sampai sini saya punya perkongsian mengenai alam Quran. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil keberkatan Ramadan, bulan-bulan yang lebih baik daripada 1000, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam padanya Allah SWT membebaskan daripada kita lebih kurang 10,000 setiap malam. Ada 100,000 ke 10,000, 10,000, beribu-ribu orang dibebaskan daripada api neraka pada setiap malam. Maka kita mengambil kesempatan ini untuk kita berinfak, dan duit-duit kita yang kita sedekahkan pada bulan Ramadan ini semuanya 70 kali ganda. Semuanya 70 kali ganda. Itu paling kurang. Dengan keikhlasan kita, dia akan bertambah jadi 700 kali ganda, 700,000 kali ganda. Itu bergantung kepada kadar kesediaan dan keikhlasan kita. Dia bukan isu banyak ke tidak. Banyak ke saya ada RM5, saya bagi RM5 ke, saya ada RM2, hanya RM2 saya mampu. Dia bukan isu bilangan kuantiti. Dia adalah isu kualiti kita. Sejauh mana makin banyak, makin sayang kita kat duit tu, makin besarlah dia punya pahala. Walaupun duit tu hanyalah 50 sen. Sebab itu kita kena sentiasa mengambil peluang-peluang ini, sebab peluang ini tidak datang kali kedua. Kita tak tahu tahun depan kita ada ke tidak. Allah datangkan bulan Ramadan untuk kita beramal, bekerja, dan Rasulullah SAW pun yang paling pemurah ketika Ramadan. Dia kata paling pemurah, lagi laju, lagi tangan dia lagi laju nak menderma daripada angin yang bertiup. Maknanya dia cepat sangat nak bagi kan. Kita kena ambil inspirasi itu untuk mencari sebanyak mungkin manfaat dalam bulan Ramadan, sebanyak mungkin pahala, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah memandang kita dengan pandangan redha, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, dan Allah membebaskan kita daripada api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya tutup saya punya
pembentangan ataupun ceramah pada tengah hari ini dengan tasbih ifrad dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.